Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk video kali ni. So, untuk kali ni sebenarnya aku nak ceritakan tentang salah satu pengalaman aku masa aku kat Korea dulu. So, sebenarnya masa kat Korea dulu aku pernah menginap salah satu tempat yang rare lah. Kiranya aku rasa mungkin tak semua orang Malaysia pernah menginap dekat sini, iaitu namanya adalah Goshiwon. Sebab apa aku katakan Goshiwon ni rare? Sebab dia punya bilik tu, dia punya saiz bilik tu, Masya Allah, dia punya keluasan tu aku rasa memang cukup-cukup untuk hidup lah. So untuk tahu kisah macam mana Goshiwon ni, tonton video ni sampai habis. So sebelum ni kalau biasanya aku pergi ke Korea tu aku bukan pergi dalam 2 minggu, tak pun 4 minggu, kadang-kadang sampai 2 bulan. So dalam jangka masa yang lama ni aku perlu cari satu penginapan yang murah tapi aku boleh tinggal dalam masa yang lama. Sebab kalau macam kita pergi dalam 2-3 hari nak pergi bercuti tu, memang kita akan pergi tidur kat hotel kan. Tapi bila kalau aku tidur kat hotel dalam masa 2 bulan ke sebulan ni, memang benda tu akan lari aku punya kos. So lama jugalah aku survey-survey macam penginapan apa yang boleh aku stay kan. Sama ada aku nak duduk dekat guest house ke, tak pun nak duduk dekat hotel-hotel yang murah kan. So tengah aku survey ni, baru aku jumpa tentang Goshiwon ni, tak pun dipanggil juga Goshitel. Dia kalau kat Korea ni, kebiasaannya Goshiwon ni, dia ada dekat kawasan yang memang student ramai. Kiranya kalau kat mana ada kawasan universiti tu, memang Goshiwon ni banyak lah. Sebab kita tahu lah kalau macam student memang dia nak harga yang low cost tapi boleh hidup lah kan. So mula-mula masa aku jumpa tentang Goshiwon ni, so aku ingatkan Goshiwon ni dia macam guest house lah. Dia macam satu bilik tu duduk ramai-ramai, so dalam 4-5 orang kan. So bila aku pergi ke Goshiwon ni, baru aku tahu yang sebenarnya Goshiwon ni dia adalah bilik-bilik kecil yang dipisahkan antara satu sama lain. Tapi memang sangat-sangat kecil. Memang sangat-sangat kecil. Bila kita katakan kalau saiz Goshiwon tu, kalau macam masa aku duduk tu, lebar dia, so ni lebar aku. So ada ruang sikit untuk aku bergerak dan juga ada katil sikit. Aku rasa tak sampai 2 meter je lebar dia. So dia punya panjang tu aku rasa dalam lebih sikit lah daripada aku. Aku ni dalam 160 lebih kan. So mungkin dalam 100 berapa, mungkin 2 meter jugalah aku rasa kan. Tapi memang orang kata kena Goshiwon ni besar sikit daripada saiz kubur lah. So dekat Korea ni kalau macam kita nak sewa rumah tak pun nak sewa bilik, kebiasaannya kita perlukan deposit macam 1 juta won ke 5 juta won ke untuk masuk ke rumah tersebut lah. So perlukan deposit dan juga macam-macam dokumen lah. Tapi kalau macam dekat Goshiwon ni, masa aku dulu, so aku cuma tunjukkan aku punya pasport, dia scan aku punya pasport photo state gitu. Lepas tu aku cuma bayar untuk bulan tu yang aku nak duduk. Harga Goshiwon ni maknanya dia lagi murah daripada kita sewa rumah. Sewa rumah tu mungkin sampai 500-600 ribu won kan. Tapi kalau macam Goshiwon ni, dia kita cuma harga dalam 200 ribu sehingga 300 ribu. Ni untuk Goshiwon yang murah ha. Dia ada lagi Goshiwon yang mahal yang 400 ribu yang versi VIP punya tu kan. Tapi yang aku punya ni, aku cuma sewa yang Goshiwon yang berharga 200 ribu setengah ke bawah. So aku ada 2 pengalaman. Aku sewa Goshiwon yang 220 ribu won dan juga 250 ribu won. So anggaran dia dalam harga 700 ke 900 ringgit lah untuk rate masa tu lah, masa 2014 dan juga 2015. Apa yang bezakan yang 220 ribu won dengan yang 250 ribu won ni sebenarnya adalah tingkap saja. Yang 220 ribu won tak ada tingkap, yang 250 ribu won dia ada tingkap. Tapi dari segi saiz bilik, dari segi apa yang ada dalam bilik tu, semua samanya. So kalau macam aku biasa aku sewa tu masa winter kan, so memang aku akan ambil yang tak ada tingkap lah. Tapi kalau macam aku sewa masa musim lain tu, sama musim bunga ke musim panas ke, aku akan ambil yang ada tingkap lah. Kiranya Goshiwon ni, macam aku sewa bulan ni aku nak bilik ni, so bulan depan tu aku boleh tukar, aku nak bilik lain. So cuma aku bayar lebih lah. Kalau aku ambil bilik yang ada tingkap, aku bayar lebih lah. So aku boleh tukar bilik lain. So tak semestinya kalau macam bulan tu aku duduk bilik ni, so bulan depan pun aku kena duduk bilik tu juga. So dia setiap bulan kita boleh tukar-tukar bilik lah, yang mana yang kita nak. Macam yang aku cakap tadi, yang bilik Goshiwon ni memang sempit gila, memang cukup-cukup muat untuk aku.
Tapi yang cukup-cukup muat tu sebenarnya dekat dalam bilik tu je bukan sekadar bagi kita katil sahaja tau. Dia dekat dalam bilik tu ada peti ais kecil, ada TV, ada meja study, ada tempat gantung baju macam almari tu. Kena semua tu dia dimampatkan dalam satu bilik yang kecil tu, memang cukup-cukup muat. Itu yang dia bagi. Itu belum campur lagi dengan barang aku punya backpack, aku punya luggage. Aku perlu susun satu persatu tu. Kena bilik tu masa tu memang betul-betul sardin lah. Memang ada ruang yang cukup-cukup untuk solat, betul untuk tidur. Kalau macam nak bergerak macam huha-huha tu memang tak adalah ruang-ruang gitu. Memang betul-betul cukup-cukup untuk hidup. Dan antara bilik Goshewon dengan bilik yang lain-lain tu sebenarnya dia hanya dibezakan ataupun disempadankan dengan plywood yang memang sangat-sangat nipis. So kalau macam katalah aku cakap kuat sikit, memang orang kat bilik sebelah boleh dengar apa yang aku cakap. Itulah kalau macam kita cakap kuat sikit je, memang orang sebelah akan ketuk kita punya dinding tu. Kiranya kalau dia ketuk tu memang dia punya hint supaya kita rendahkan kita punya suara. Mungkin ada yang tanya sama ada Goshewon ni dia campur ke lelaki dan perempuan. Sebenarnya Goshewon ni dia dibezakan macam yang aku duduk tu, dia dibezakan melalui floor, jadi melalui tingkat lah. Macam tingkat yang aku duduk tu semua lelaki dan tingkat atas tu adalah perempuan. Aku tak pasti sama ada adanya dua Goshewon yang campur lelaki perempuan. Dan setiap floor ni dia memang disediakan bilik air dan juga dapur. Tu yang best tu. Bilik air tu memang perlu lah kan. Tapi yang dapur dia tu dia sediakan nasi setiap hari. Setiap kena 24 jam tu sentiasa ada nasi. Kena katalah petang tu nasi habis ke, kena manager tempat tu, so dia akan tetap masak nasi yang baru. So bagi macam orang yang berjimat macam aku dan juga geng-geng lain tu, memang kami akan makan lah nasi yang kat situ. Tapi lauk tu kami akan cari sendiri lah. Dan dekat Goshewon ni juga dia sediakan laundry lah. Tapi kita kena basuh sendiri lah. Ada mesin basuh dan juga mesin dryer lah. So memang tak ada masalah. Dan kalau macam dryer tu bukan semua Goshewon ada lah. Sebab aku pernah ada salah satu Goshewon tu ada dryer. Bila aku pergi ke Goshewon lain tu cuma ada mesin basuh lah. So kena jemur sendiri lah. So kalau macam tempat jemur terpenuh, memang kena tunggu turn lah. Tunggu orang lain ni habis dulu barulah kita boleh sidai. So kalau macam bagi korang yang berminat untuk try macam mana rasa menginap di Goshewon ni, korang boleh lah try nanti. Dia tip je lah kalau macam nak cari yang murah tu, cari je dekat kawasan student, sama ada dekat area Hong University ke, dekat Ihwa University ke. Tapi kalau macam Ihwa ni aku rasa mungkin lebih kepada Goshewon perempuan lah. Tapi kalau macam universiti lain yang campur-campur tu dia ada yang Goshewon yang campur lah, lelaki perempuan kan. InsyaAllah tu saja aku rasa untuk kali ni berkenaan Goshewon dan juga pengalaman aku di Goshewon tersebut. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi untuk video akan datang. So aku akan cerita lagi pengalaman aku di Korea. So macam mana, apa yang aku lalui kat Korea. Dan juga tempat-tempat menarik yang orang suka pergi kat Korea. Tak pun orang yang tak tahu pun tempat tu wujud kat Korea, dan juga tempat-tempat lain yang pernah aku pergi. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.